PIBG, daripada pihak bank dan juga syarikat-syarikat korporat di sekitar Tanah Merah ni lah, daripada segi sumbangan kewangan, sebab nak menganjurkan program tu memerlukan kos yang tinggi juga. Jadi saya rasa penglibatannya dengan pihak luar tu sangat baik dan memuaskan. Dan setiap kali program di sekolah, kita jemput ahli jawatankuasa PIBG untuk sama-sama memeriahkan. Jadi kalau kita buat pertandingan olahraga tahunan pun, PIBG berada di sama-sama di atas pentas untuk memberi sokongan kepada murid-murid atau pelajar-pelajar, selain menyampaikan hadiah ataupun medal lah kepada pelajar yang berkenaan. Okey. Okey, baik cikgu. Seterusnya adalah berdasarkan pengalaman ataupun pemerhatian cikgu, adakah penglibatan pelajar dalam kegiatan co-curriculum ini akan dapat meningkatkan tahap kemenjadian murid itu ataupun pelajar dalam semua aspek termasuk rohani, emosi, jasmani dan intelek? Persilakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, bagi pada pemerhatian saya lah, bagi pelajar yang terlibat aktif dalam co-curriculum, sebenarnya dia seorang pelajar yang bijak, seorang pelajar yang mempunyai sasiah diri yang baik, emosi dia stabil. Jadi akademik pun alhamdulillah memuaskan lah. Jadi ada pelajar daripada kelas sains pun yang terlibat sama untuk aktiviti co-curriculum. Jadi secara umumnya lah, kalau pelajar itu terlibat dengan aktiviti co-curriculum, dia akan meningkatkan kemenjadian pelajar daripada semua aspek, baik kurikulumnya ataupun sasiah dirinya. Jadi dia lebih menghormati kepada guru, sebab aktiviti co-curriculum ni dia perlu pelajar tu rapat dengan guru penasihat masing-masing, baru boleh menjayakan sesuatu aktiviti. Misalnya aktiviti sukan, dia rapat. Kalau budak pelajar yang bermain bola sepak, dia rapat dengan guru jurulatih bola sepaknya. Kalau pelajar aktiviti olahraga, rapat dengan guru jurulatihnya. Jadi itu mewujudkan satu situasi yang positif lah ke arah kemenjadian murid. Okey. Nampaknya tidak dapat dinafikan lah yang aktiviti co-curriculum ni memberi kesan ataupun impak positif kepada pelajar, terutamanya sasial lah seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, kita terus pergi kepada soalan seterusnya. Apakah aktiviti yang sering ataupun pernah dilakukan oleh pihak sekolah cikgu untuk mewujudkan kerjasama yang erat dengan masyarakat ataupun pihak luar? Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih. Jadi saya khususkan kepada co-curriculum lah. Jadi bagi setiap aktiviti co-curriculum, kita sebenarnya ada kerjasama dengan pihak luar lah. Terutamanya untuk sumbangan lah, untuk menjayakan sesuatu aktiviti. Misalnya kejohanan merentah desa, kita perlu support daripada luar lah untuk sekurang-kurangnya sumbangan air. Misalnya kita pihak Milo sebenarnya pernah semasa jadi PKK hadir ke sekolah sewaktu aktiviti merentah desa, menyediakan Milo cuma. Tapi bukan setiap tahun lah, sebab dia Milo pun ada tanggungjawab sekolah lain juga kan. Jadi maknanya ada kerjasama lah. Kemudiannya dengan pihak Bank Rakyat misalnya bagi sumbangan, selain daripada PIBG dah. Selain daripada itu, syarikat-syarikat swasta, kedai-kedai, syarikat perniagaan di sekitar Bandar Tanah Merah ni turut sama menyumbang. Jadi itu yang mengeratkan hubungan lah, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sukan. Kalau aktiviti berkaitan dengan unit uniform, kita ada kerjasama dengan agensi kerajaan yang lain. Misalnya untuk KRS,
Kalau perlu kita jemput pihak yang berkenaan lah, biasanya pihak polis ataupun pasukan JPAM, Jabatan Perkhidmatan Awam JPAM, ataupun PBSM ataupun Kadet Bomber. Kadet Bomber kita jemput pegawai bomber ataupun ahli bomber untuk memberi tunjuk ajar berkaitan dengan kawat. Kawat. Sebab kawat ni payah juga nak ajar ni. Jadi perlu kerjasama daripada pihak-pihak luar lah. Okey. Okey, nampaknya apa yang cikgu terangkan tadi, sememangnya apa ni orang kata penglibatan ataupun bantuan daripada pihak luar ni diperlukan untuk pihak sekolah supaya kita punya aktiviti co-curriculum tu dapat berjalan dengan lebih baik. Betul tak cikgu? Okey. Betul. Saya setuju sangatlah tu. Okey, kita teruskan cikgu. Okey. Yang seterusnya, apakah program co-curriculum ataupun pertandingan yang boleh mendorong ataupun menyebabkan pihak sekolah ataupun sekolah itu sendiri disayangi ataupun disenangi dan menjadi tumpuan masyarakat luar, terutamanya warga sekolah lah sendiri. Teruskan cikgu. Terima kasih. Okey, saya menjadi PKKO dalam tahun 2016 hujung 17, lebih kurang 5 tahun tak? Dah 5 tahun lah. 17, 18, 19, 20, 21, lebih kurang 5 tahun lah saya pegang jawatan ini. Okey, jadi dalam masa 5 tahun tu, saya tahun pertama, tahun 2016 tak kira, tahun 2017, saya terus anjurkan perkhemahan pasukan beruniform peringkat daerah. Sekolah saya anjur, saya lah. Pada tahun yang pertama. Jadi kita ambil pelajar-pelajar daripada sekolah lain, jadi kita tuan rumah. Kemudiannya pada tahun berikutnya, pada tahun 2018, saya anjurkan pertandingan pada peringkat negeri. Saya jemput sekolah-sekolah lain di Kelantan ni untuk join sama pertandingan perkhemahan tahunan. Kemudian pada tahun 2019, saya naik taraf lagi jadi pertandingan pada peringkat kebangsaan Zon Timur yang melibatkan Negeri Terengganu, Kelantan dan Pahang. Jadi alhamdulillah lah dalam tempoh tersebut sehingga tahun 2019 ramai daripada pelajar SMK yang lepas ini menyertai pertandingan tersebut. Kalau tahun 2019 kita buat pada peringkat kebangsaan, ramai pelajar lebih kurang 300 orang yang dapat CJ pada peringkat kebangsaan. CJ itu penting sebab dia akan memberi impak kepada markah co-curriculum. Kalau penyertaan dia pada peringkat yang lebih tinggi itu banyak CJ, maka markah co dia akan tinggilah. Kan awak tahu tak 10% daripada markah tu perlu diambil daripada co-curriculum. 90% daripada unit daripada kurikulum dia lah result dia. Jadi 10% daripada markah ko. Jadi pelajar kita ramai yang dapat markah 8/10 gitulah. 8/9/10. Okey, jadi aktiviti perkhemahan tahunan tu dia menarik minat pelajar saya. Pelajar suka dan seronok berkemah. Jadi itu yang faktor yang menarik dia. Selain daripada itu, kita buat tahunan juganya ialah selain daripada aktiviti perkemahan tahunan, kita juga buat pertandingan merentas desa setiap tahun. Merentas desa kawasan sekolah ni lah. Jadi seronok ibu bapa duduk tepi-tepi jalan bagi sokongan kepada anak-anak dia. Kemudian yang lebih seronok laginya budak pelajarnya ialah sukan tahunan. Sukan tahunan. Sukan tahunan tu saya bukan hanya target pelajar tu menang acara saja, saya buat aktiviti selingan.
Misalnya kita buat pertandingan rumah sukan terbaik. Kalau anak-anak nak tengok, awak pengen tengok dalam Sabri Channel, semua ada dalam tu. Dalam YouTube saya Sabri Channel akan keluarlah semua aktiviti yang saya buat sepanjang saya terlibat dalam co-curriculum lah. Boleh tengok nanti nanti awak boleh buat tarangan ke sebagai contoh lah daripada apa yang dalam YouTube saya tu lah. Okey, jadi ibu bapa pun sama-sama beri bantuan, tolong anak dia, tolong cari kayu ke, buat kemah sama dengan anak-anak dia. Dalam aktiviti sukan tahunan tu juga kita buat pertandingan perbarisan. Berbarisan. Jadi pelajar-pelajar kita sangat kreatif. Sebab tu saya kata awak kena rujuk kepada YouTube saya supaya awak tengok lagi penglibatan pelajar. Seronok dia, orang kreatif dengan pelbagai ragam dia buat tu. Okey, jadi itu menarik minat dia. Dan satu lagi yang saya nak bagi tahu awak lah, saya mendapat kerjasama yang erat pada tahun 2019 juga. Saya masuk di bawah kelab dan persatuan ni, kelab yang berkaitan dengan Jabatan Penerangan, kelab rukun negara. Jadi pada masa tersebut kita telah menjadi johan peringkat negeri. Kita masuk pertandingan keceriaan bulan kemerdekaan. Keceriaan bulan kemerdekaan. Kita menjadi johan pada peringkat negeri. Jadi pada masa itu saya dapat komitmen daripada ibu bapa di sekitar, PIBG dan juga masyarakat Siam. Siam, tahu Siam. Jadi dia hadir ke sekolah dengan buat sambutan yang hebat lah, nak sambut jemaah panel penilai tu, Kelab Malaysiaku lah, saya lupa tadi. Kelab Malaysiaku ni ialah di bawah Jabatan Penerangan Malaysia. Kalau dulu dia kelab rukun negara tapi telah tukar kepada Kelab Malaysiaku. Jadi pada masa itu memang hebatlah kita dapat kerjasama daripada Jabatan Penerangan daerah sendiri dan juga orang kampung. Kampung sama-sama membantu. Tapi ialah rezeki pada peringkat negeri kita tidak menang. Kita menang pada peringkat negeri saja. Bila masuk zon kita tak lagi lah. Jadi pada peringkat kebangsaan tak sempat nak. Mungkin tidak ada rezeki pada masa tersebut lah. Tapi saya nak bagi tahunya ialah dia menjadi tumpuan masyarakat. Masyarakat di sekitar memandang apa yang kita buat di sekolah. Jadi feedback yang positif tu yang kita harapkanlah daripada masyarakat sekitar supaya aktiviti ini aktiviti co-curriculum ni dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Sokongan daripada masyarakat. Okey. Terima kasih. Okay, terima kasih cikgu. Betul lah macam yang cikgu cakap tadi, perlu ada aktiviti menarik supaya kita dapat orang kata tumpuan daripada masyarakat dan dapat bantuan lah. Dan yang paling penting kita dapat bantuan dari segi pelbagai bentuk bantuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada berdasarkan pengalaman ataupun pemerhatian cikgu sendiri, adakah penglibatan dan komitmen antara guru dan pelajar ini berada dalam ataupun berada pada tahap yang tinggi, dan apakah kepentingan dalam memastikan guru dan pelajar terlibat secara positif ataupun giat dalam kegiatan co-curriculum? Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya pelajar bermotivasi untuk aktif dalam co-curriculum. Sebabnya yang pertamanya ialah daripada segi pemarkahan co-curriculum. Markah kurikulum. Kalau dia tu aktif, maka markah co-curriculum dia tinggi. Jadi pelajar-pelajar faham bahawa untuk beliau melangkah
keluar daripada sekolah dia perlu mempunyai banyak sijil. Macam awak juga, awak banyak sijil ke? Sijil kau banyak ke akidah? Ya, cikgu. Sijil kau kurikulum awak banyak ke? Banyak jugalah. Saya rasa masa sekolah rendah saya agak aktif dalam bidang sukan sebenarnya. Dan naik sekolah menengah saya tak aktif sangat sukan, saya lebih kepada bidang-bidang kelab, uniform. Banyak jugalah. Okey, itulah yang menyebabkan awak terpilih untuk ke universitinya sebenarnya. Universiti Alhamdulillah, ya. dia akan melihat kepada markah kurikulum. Sama juga pelajar. Pelajar dia ada kesedaran. Kalau dia nak masuk IPG, cikgu kan nak jadi cikgu, dia perlu aktif dalam kurikulum. Markah dia mesti tinggi. Dalam file CJ dia tu mesti ada banyak CJ. Sama juga kalau dia pergi ke IPTS, dia perlu ada banyak CJ. Nanti di sana nanti IPTS dia ada sponsor untuk beasiswa. Jadi untuk bolehkan pelajar tu dapat beasiswa, dia perlu tengok kepada CJ penyertaan pelajar pada peringkat sekolah aktif pun tidak. Jadi pelajar saya ni dia memang dah ada, dah kita tanamkan dah situ bahawa kegiatan kurikulum yang dia jalankan di sekolah itu menjadi tiket untuk dia belajar di IPTA ataupun IPTS nanti. Sama juga kalau dia minta kerja pun orang akan tengok dia aktif atau tidak. Kalau tak ada CJ pun dalam simpanan dia menunjukkan dia tu aktif, maka macam mana orang nak boleh nak ambil dia bekerja, nanti duduk tidur ya. Okey, jadi jadinya sama juga cikgu pun sama juga dengan pelajar telah diberitahu tentang kepentingan kurikulum dan alhamdulillah lah cikgu sangat-sangat berminat lah. Tambah-tambah sekarang ni kalau nak bandingkan sekarang ni masa COVID ni, walaupun COVID, cikgu-cikgu cuba push pelajar untuk dapatkan sijil secara online. Sijil secara online. Jadi kalau saya nak bagi contoh kepada awak, tapi awak boleh rujuk dalam Sabri channel saya punya YouTube tu lah. Antara contohnya ialah cabaran cyber, video KRS. KRS ni banyak situ. Pertandingan azan, pertandingan video personal, KRS, BBSM. Jadi ada pelajar masuk. Kemudiannya pandai jawi yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pelajar tulis jawi hantar kepada Dewan Bahasa Pustaka dapat CJ. Tu. Jadi secara online. Kemudian ada juga essay writing untuk bahasa Inggeris. Pelajar menulis essay kemudian hantar kepada penganjur. Dan ada juga nyanyian solo, filem pendek. Filem pendek tu saya sedang usahakan ada telah siap yang dianjurkan bertema dia COVID. Satu laginya bertemakan anti rasuah dalam proses nantilah. Kemudian kita ada pelajar 4 orang yang terlibat ni yang hebat ni macam Eurasian Spelling Bee, macam spell it right lah dalam TV tu. Dia tengok. Jadi macam tu jadi kita ada 4 pelajar yang telah mengikuti baru-baru ni. Jadi kalau misalnya untuk pertandingan melukis pun kita masuk seni visual efek Japan, dia ada kerjasama dengan Japan. Jadi jadi pelajar tu lukis di rumah, kemudian hantar kepada cikgu akan hantar kepada penganjur lah. Jadi cikgu sebenarnya bermotivasi jugalah untuk bersama-sama dengan murid berfikiran positif lah untuk sama-sama pastikan pelajar walaupun dalam COVID masih lagi aktif. Walaupun tidak aktif secara bersemuka tetapi aktif secara online. Okey. Baik, terima kasih cikgu. Jelaslah yang komitmen antara pelajar dan guru tu perlu ada, di mana guru memberi peluang dan mendorong dan pelajar mengambil peluang. Okey, baik, kita terus kepada soalan seterusnya cikgu. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian cikgu lagi,
adakah ibu bapa ini memberi sokongan dan menggalakkan penglibatan anak-anak mereka dalam core curriculum, dan apakah pendekatan yang digunakan oleh pihak sekolah bagi memastikan ibu bapa ini memberikan sokongan dan memberi kepercayaan penuh bagi penglibatan anak-anak mereka dalam core curriculum di sekolah. Persilakan cikgu. Okey, terima kasih. Sebahagian besarnya alhamdulillah ibu bapa berfikiran positif lah, tapi ada sebahagian kecilnya tak membenarkan lah. Ialah seperti mana-mana organisasi lah, bukan semuanya setuju dah, bukan semuanya boleh ikut. Jadi ada setengah aktiviti itu macam perkemahan. Perkemahan sebahagian besarnya ibu bapa memang menyokonglah kita buat perkemahan, bukan di kemah di sekolah, kita buat di luar daripada kawasan sekolah. Tapi ada ibu bapa yang macam apa, tak saya kanak lah, macam seperti bimbang dengan keselamatan anak, jadi dia tak bagi anak dia. Tapi sebahagian besarnya ibu bapa memang memberi komitmen yang baik lah kepada pihak sekolah untuk mengadakan apa-apa aktiviti, baik acara sukan ataupun perkhemahan. Itu dan juga mentah desa. Kita ada 3 yang setiap tahun yang kita mesti buat, dan kita buatlah acara tahunan, mentah desa, kejohanan sukan tahunan, perkhemahan. Itu pada peringkat sekolah. Tapi pada yang dianjurkan dari di luar daripada sekolah memang banyak lagi lah. Dan ibu bapa sentiasa memberi sokongan, sentiasa memberi sokongan. Jadi kalau tidak ada sokongan ibu bapa, kita tak mampulah, tak bolehlah nak meningkatkan pencapaian aktiviti kurikulum di sekolah lah, SMK Alor Pasir. Jadi alhamdulillah lah setakat ni. Okay. Baik cikgu, terima kasih. Okey. Tadi kita mungkin soalan berkaitan dengan aktiviti co-curriculum secara umumnya ataupun khasnya di sekolah cikgu sendiri. Okey, jadi soalan kita akan seterusnya berarah ke cabaran ataupun halangan dalam mengatasi masalah co-curriculum berdasarkan pengalaman cikgu lah. Baik, yang pertama sekali, apakah cabaran ataupun rintangan selama cikgu menjadi PK Kokem ini, apakah cabaran dan halangan dia? Dipersilakan cikgu. Okey, sepanjang 5 tahun saya memegang jawatan ini, adalah sikit sebanyak pengalaman yang berkaitan. Jadi ini untuk makluman awak nantilah apabila awak jadi cikgu. Awak jadi cikgu ke nanti? Ya, insya-Allah cikgu. Terus jadi cikgu ke atau kena masuk IPG dulu? Kami tak perlu masuk IPG sebab yang ini kami semua ni dah ambil apa orang kata degree dalam pendidikan, jadi tak perlu masuk IPG lagi, tapi perlu menunggu tempat lah orang kata. Okey. Okey, jadi yang pertamanya cabaran tu di sekolah ni biasalah yang pertama. Jadi saya bagi direct lah. Saya tak susuk-susuk ni, tak sembunyi-sembunyi Boleh? Tapi jangan pula kata saya kata pula. Tapi untuk pengetahuan awak, sebab awak ni bakal guru. Saya nak patching dah terdepan. Jadi tugasan di sekolah akan pikul oleh orang muda seperti awak ni lah. Okey, yang pertamanya misalnya ada di kalangan pelajar sebahagiannya memang tak mahu ambil bahagian. Persepsi negatif dia tu memang ada. Okey, yang keduanya bagi pihak guru pula, ni saya nak sentuh ni. Yang pertamanya, guru-guru kurang ada kemahiran. Okey, kalau orang muda tak apa kurang kemahiran sebab dia mempunyai semangat yang tinggi. Tapi bila dah guru-guru dah di penghujung
usia nak bersara tu masalah. Dia nak bersara dalam 2-3 tahun, 5 tahun lagi, tu masalah. Dia akan bagi alasan, pelbagai alasan lah. Tapi rasa awak pun memang faham dah. Bila kita meningkat umur ni, maka itulah. Tapi bagi sekolah yang ramai guru yang hampir pencen, maka akan timbul masalah. Kalau sekolah yang ramai orang muda macam awak ni senang, semua aktiviti bolehlah jalan dengan lancar. Sebab orang muda tak? Itulah masalahnya. Kalau orang tua, kalau suruh pergi ke Padang memang tak boleh dah. Panas dan penyakit pun banyak. Orang tua maklum kan tak? Imani, darah tinggi, jantung macam-macam dah bila usia tua. Bila ramai guru warga tua ni begitulah. Payahlah sikit. Jadi saya sekarang ni lebih fokus kepada guru-guru yang lebih muda lah untuk sama-sama. Tapi ada juga guru yang ada masalah kesihatan tapi masih lagi masih lagi aktif walaupun secara online. Misalnya seorang cikgu Inggeris saya tu, dia macam-macam aktiviti buat, macam Eurasian spelling B saya cakap tadi, ada pertandingan essay writing, ada baru ni saya masuk pertandingan oral speaking, walaupun tak sihat dia hadir juga. Jadi begitulah cabaran dia ada di kalangan itulah. Jadi saya selaku pengkanan kena pandai-pandai lah, nak ambil hati demo ni, nak pastikan rakan-rakan guru saya tu melibatkan diri secara lebih aktif lah dalam aktiviti co-curriculum lah. Cabaran lain termasuklah kita kalau saya ni banyak nak buat aktiviti co-curriculum pada peringkat sekolah, tapi masalahnya ialah masalah kewangan dan sebagainya lah. Jadi kita tak boleh nak buat yang hebat-hebat sangat lah, sekadar-sekadar yang boleh. Daripada segi kemudahan asas, sekolah saya ni luar bandar, memang padang dia pun memang tak cukup grade yang baik lah. Misalnya kalau untuk aktiviti bola jaring, orang semua dah bermain di kawasan padang yang berkonkrit tak? Bola jaring ke, bola tampar ke, kita masih lagi guna di atas rumput. Kadang-kadang kalau hujan berseluk, basah, itulah masalah kekurangan kemudahan asas yang baik lah. Okey, jadi untuk menghadapi masalah tersebut, misalnya kalau daripada segi aspek kemudahan asas, saya cuba buat yang terbaik, dan setakat ni kita telah pun ada gelanggang konkret, maksud saya fikirku lah, untuk sepak takraw. Sepak takraw tu bolehlah main di kawasan berkonkret, bersimen. Walau lain tu belum lagi. Dan untuk misalnya cabaran berkaitan dengan sahabat guru, saya cuba yang sebaik mungkin lah. Kita ada masalah, tak ada masalah sangat pun, tapi cuma kita kena pandai-pandai lah untuk membodek guru supaya buat aktiviti-aktiviti yang kita telah tetapkan bersama-sama dengan kita lah. Jadi kalau ni untuk makluman awak, kalau kita minta tolong cikgu ni tak dapat, kita cuba minta tolongan orang lain dapat. Gitulah. Ni sebab awak bakal guru kan, bakal guru kena pandai. Sama juga dengan pelajar. Kalau pelajar ni tak mau ikut aktiviti, pelajar lain boleh ikut aktiviti, kita ambil pelajar tu. Bukan semua pelajar tak boleh bagi kerjasama, dan bukan semua guru tak boleh kerjasama. Jadi orang tak boleh bagi kerjasama tu biarkanlah. Tak payah kata apa-apa, sebab dia tak mau, tak apa. Kita cari yang boleh beri kerjasama kepada kita. Okey, semasa COVID ni, saya rasa saya telah menjawab dah soalan yang ketiga ni. Soalan ketiga tu saya rasa menjawab dah. Pada masa COVID ni, aktiviti yang saya jalankan macam mana dah, awak boleh
Okay, buat. Awak dah faham tak? Okay. Okey, untuk yang masa COVID tu kan cikgu, kita sempat lah tahun lepas tu, Ya. kita sempat berhenti, persekolahan diberhentikan seketika. Lepas tu beberapa bulan kita pergi sekolah balik dan dibenarkan untuk mengadakan program co-curriculum. Dan daripada pihak cikgu sendiri, bagaimana cikgu melaksanakan aktiviti co-curriculum semasa pandemik, mungkin dari segi SOP dan sebagainya. Bagaimana pihak sekolah cikgu jalankan aktiviti co-curriculum semasa pandemik? Okey. Tahun lepas sempatlah 2-3 bulan ke, saya tak ingat tarikh lah. Kejap saja, dan pada masa tersebut kita memanglah diarahkan untuk aktiviti co-curriculum, tapi dia lebih kepada aktiviti yang dipertandingkan. Macam tahun lepas kita KRS juga, yang saya sebut tadi berkaitan dengan KRS tadi ialah tahun ini dah 2021. Yang tahun lepas tu kita ada juga pertandingan cyber juga, KRS. Pada masa tu aktiviti seperti kawak dan sebagainya pun telah pun ada tahun lepas kita buat, tapi kita gunakan mengikut SOP yang telah ditetapkan lah pada masa tersebut. Sebab pada masa tersebut 2-3 bulan selepas COVID tu, sekolah sekejap, semuanya kena ikut SOP. Jadi pelajar yang datang untuk latihan dan juga untuk buat video, semuanya ikut SOP yang ditetapkan lah. Misalnya sampai di sekolah kena daftar nama, ambil suhu di pondok jaga, pakai mask, cuci tangan, kemudian masuk ke sekolah, cikgu penasihat menanti untuk aktiviti latihan dan sebagainya. Jadi SOP yang telah ditetapkan lah. Walau bagaimanapun tahun lepas perjumpaan untuk kelab sukan permainan pun tidak dibenarkan, dan aktiviti pendidikan jasmani pun tak ada orang yang buat, sebab just PJK pun untuk dia perlu kepada SOP yang ketat, jadi tak ada orang yang berani nak buat lah. Jadi yang kita buatnya ialah pertandingan-pertandingan beginilah, misalnya kawak, pertandingan bercerita pada peringkat sekolah. Kita buat juga anugerah co-curriculum, majlis anugerah co-curriculum tahun lepas. Masa tu masih lagi dalam PKP bersyarat. PKP bersyarat, jadi kita tak ambil semua pelajar berada di dewan lah. Hanya pelajar yang ada nama untuk menerima anugerah saja kita raikan di dewan. Jadi kita buat jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Jadi tak melanggar SOP lah. Jadi itu yang kita telah buat sepanjang tahun lepas lah. Okey. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Mungkin tadi soalan pertama tu cabaran, dan cikgu dah terangkan cabaran dari segi pelajar, cikgu sendiri, guru-gurulah, dan beberapa kemudahan yang mungkin menjadi halangan dalam melaksanakan aktiviti co-curriculum, dan cikgu pun telah menerangkan macam mana cikgu sendiri mengatasi masalah-masalah tersebut, dan ada juga rintangan-rintangan. Dan yang terakhir tadi cikgu dah terangkan bagaimana pihak sekolah menjalankan co-curriculum semasa pandemik. Jadi saya rasa soalan tu adalah soalan terakhir untuk sesi temu ramah kita hari ini. Jadi saya mewakili rakan-rakan yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu di atas kesudian untuk meluangkan masa berkongsi pengalaman ilmu dengan kami semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Ini seorang lagi tak bercakap tu. Bagus. Jadi sebagai akhir kata lah ni daripada saya ya. Okey, sebagai kata saya mengucapkan terima kasih lah kepada anak-anak semua ni. Minta maaf lah kalau ada penjelasan saya tu tidak memberi dia tidak mencapai kehendak
apa yang telah saya terangkan tadi mungkin tanya lain, saya jawab lain, saya tak tahulah, tak pastilah. Saya harap saya menjawablah soalan anak-anak belakang tu. Dan akhir sekali saya mengucapkan tahniah, selamat maju jaya, semoga menjadi seorang pendidik yang baik dan cemerlang lah nanti ya, insya-Allah, sebab dan mengganti guru-guru yang akan bersara ni, ramai yang akan bersara ni. Okey, jadi selamat maju jaya lah kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, sebelum tu nak minta izin untuk adakan sesi bergambar sebentar lah. Jadi mana-mana tolong bersedialah, apa nama ni, Alif akan tolong ambil gambar lah. Okey, terima kasih sekali lagi Cikgu untuk doa-doa sebentar tadi. Terima kasih. Amin untuk doa-doa tu. Semoga kami menjadi pendidik yang orang kata berjaya dan dapat mendidik anak bangsa satu hari nanti. Sekali lagi terima kasih Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Sir.